Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Calon-calon SPM tahun 2020 yang Ustaz kasih sekalian, insya-Allah dalam video kali ini Ustaz akan terangkan teknik menjawab soalan terangkan. Okey, teknik menjawab soalan dengan kata tugas terangkan. Baik, kata tugas terangkan iaitulah soalan aras sederhana. Okey. Ada dalam kertas 1 dan kertas 2. Dua markah diperuntukkan bagi jawapan yang lengkap, di mana soalan dengan kata tugas terangkan ini pelajar selalu cuai. Cuai kenapa? Cuai sepatutnya soalan ini perlukan isi dan huraian, tetapi ramai pelajar yang hanya menjawab dengan memberikan isi sahaja tanpa memberikan huraian. Baik, terangkan aras sederhana. Murid mungkin diminta untuk untuk memberikan jawapan aras aplikasi. Iaitulah cara. Dia minta murid menjelaskan cara atau menilai, jelaskan, terangkan kesan ataupun meramal akibat yang akan berlaku daripada sesuatu perkara. Baik, jawapan anda mestilah ada isi dan ada huraian. Jika hanya ada isi, tidak ada huraian, maka markah penuh iaitu 2 tidak akan diperolehi. Jawapan yang panjang tidak semestinya mengandungi huraian. Ada ketikanya pelajar jawab panjang lebar, mungkin sampai 5-6 baris, tetapi huraiannya tidak menepati isi ataupun huraiannya tidak ada kaitan dengan isi, dan jawapan seperti ini adalah tidak berbaloi ataupun tidak mendatangkan apa-apa markah kepada jawapan pelajar. Jawapan yang tiada huraian akan mendapat separuh markah sahaja, iaitu 1 markah sahaja, hanya markah isi sahaja. Huraian sepatutnya dimulakan dengan kata hubung, agar diikuti dengan tujuan, kerana diikuti dengan sebab, supaya diikuti dengan tujuan juga, seperti diikuti contoh ataupun cara, pada diikuti masa. Baik, sebelum bila pelajar dah bagi jawapan, dah bagi isi, kemudian nak buat huraian, sebelum buat huraian, kena gunakan kata hubung. Contohnya yang Ustaz bagikan dekat sini adalah agar, kerana, supaya, seperti, pada. Bergantung kepada kesesuaian jawapan yang akan diberikan oleh pelajar. Huraian. Huraian mestilah menghuraikan isi. Okay? Huraian mesti ada kaitan dengan isi. Ada hubungan di antara isi dan huraian. Contohnya isi, huraian. Okay? Ada isi dah ada, huraian pun dah ada. Jadi kita gunakan kata hubung agar, kerana, supaya, seperti. Okay, isi, lepas tu gunakan kata hubung, kemudian diikuti dengan huraian. Sebelum jawab, dalam kertas jawapan, tulis dahulu kepala soalan. Apa yang dimaksudkan dengan kepala soalan? Ustaz akan jelaskan dalam slide yang berikutnya. Jawapan hendaklah dalam poin sahaja. Tak perlu buat dalam perenggan. Buat poin. Kalau soalan minta 2, tuliskan 1, jawapan pertama, 2, jawapan yang kedua. Baik, contoh soalan. Terangkan implikasi sekiranya rujuk tidak disyariatkan dalam Islam. Contoh SPM tahun 2010. Okay, 2 markah untuk soalan ini. Jadi, dalam soalan ini dia nak murid meramalkan apakah yang akan berlaku, implikasi. Baik, contoh jawapan. Okey, implikasi rujuk tidak disyariatkan. Ini yang Ustaz maksudkan tadi, kepala soalan. Tuliskan dulu dalam jawapan, dalam kertas jawapan, dalam buku skrip jawapan yang pelajar akan hantar nanti, tulis dulu implikasi rujuk tidak disyariatkan. Kemudian barulah tulis poin yang pertama. Suami isteri akan tertekan kerana tidak dapat bersama kembali. Okey, ada isi dia suami isteri akan tertekan. Kata hubung yang digunakan kerana tidak dapat bersama kembali. Iaitulah huraian kepada suami isteri yang tertekan ni tadi. Baik, jawapan yang kedua, contoh. Anak-anak akan terabai. Kerana apa anak-anak ni terabai?
abai, huraian dia menghuraikan isi ni, ibu bapa mereka tinggal berasingan. Jadi daripada dua contoh jawapan ni kita nampak bahawa ada isi dan ada huraian, dan huraian ini kembali menjelaskan ataupun menghuraikan isi yang diberikan. Okey. So, teknik jawapan yang salah. Pelajar dah tulis implikasi rujuk tidak disyariatkan. Jadi pelajar pun dia tulis semua jawapan dia dalam satu perenggan. Suami isteri akan tertekan kerana tidak dapat bersama kembali. Selain itu, anak-anak akan terabai kerana ibu bapa mereka tinggal berasingan. Okey, jawapan seperti ini memang jawapannya betul, tetapi teknik yang digunakan adalah salah kerana sepatutnya pelajar menjawab dalam poin saja. Berikan poin seperti soalan contoh jawapan yang Ustaz berikan slide sebelum ni. 1, 2. Okey, jawapan seperti ini tidak menepati teknik jawapan, teknik menjawab yang sepatutnya. Okey, ambil perhatian. Sekiranya soalan yang diberikan itu adalah soalan yang dalam bentuk positif seperti kelebihan, ialah contohnya kelebihan, maka jawapan yang diberikan juga mesti dalam bentuk yang positif. Kalau soalan itu dalam bentuk yang negatif, baru pelajar boleh jawab dalam bentuk yang negatif. Contohnya, soalan positif, jawapan pun perlu positif. Terangkan kelebihan berzikir. Mungkin juga soalan lain, terangkan hikmah, okay? Dalam bentuk yang positif. Maka jawapan yang positif, hati menjadi tenteram kerana sentiasa mengingati Allah. Okay, menjadi tenteram ni, bentuk ayat dia adalah positif. Jawapan yang salah ataupun jawapan yang bentuk ayatnya tidak tepat, negatif, hati tidak akan gelisah. Okay? Tidak akan gelisah. Memanglah tidak akan gelisah ni maksudnya tenteram. Tetapi kenapa pelajar menggunakan bentuk yang negatif, tidak akan tenteram? Sepatutnya tukarkan tidak akan tenteram ni, jadikan dia positif. Tidak akan gelisah, jadikan dia positif menjadi tenteram. Kerana sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh soalan. Terangkan penemuan Ibn Sina yang menjadi rujukan penting dalam bidang ilmu perubatan. 2 markah. Okey, ni nak menilai. Pelajar kena menilai. Jawapannya, penemuan penyakit baharu dan puncanya seperti pengaruh kuman dalam penyakit TB. Penciptaan benang khusus untuk menjahit luka, pembedahan, picagari dan lain-lain. Jadi kita nampak ada isi yang warna merah ni isi. Kita gunakan kata hubung seperti ataupun untuk dan diikuti dengan huraian. Huraian mestilah menghuraikan isi tadi. Contoh soalan. Terangkan 2 bakti yang boleh dilakukan oleh anak terhadap ibu bapa yang telah meninggal dunia. SPM 2018. Okay, 4 markah. Sebab apa? Dia nak 2. So, pelajar kena bagi 2 isi dan juga 2 isi dan huraian. Okey, ini dalam bentuk aplikasi. Nombor 1, mendoakan mereka. Okey, terlebih dahulu kena tulis dulu ya. Kena tulis dulu kepala soalan. Bakti yang boleh dilakukan oleh anak. Barulah tulis jawapan dia. Mendoakan mereka agar mendapatkan keampunan dan rahmat Allah. Doa mereka agar dapat keampunan, dia punya huraian. Menghubungkan silaturahim dengan keluarga dan sahabat mereka. Okay, ada isi dan ada huraian. Soalan positif, jawapan pun positif. Okay, soalan yang latihan. Okay, jadi soalan latihan ni, Ustaz nak pelajar-pelajar cuba jawab di ruangan komen video ini. Okay, pastikan ada kepala soalan dan diikuti dengan satu sahaja jawapan. Sebab ada 2 markah saja kat sini. Okay, soalan dia, terangkan faktor perkembangan. Okay, Ustaz dah highlightkan dengan warna merah kat sini. Faktor perkembangan. Okay, bagi satu faktor perkembangan. Pesat aktiviti perniagaan dan perdagangan yang memajukan ekonomi kerajaan Bani Abbasiyah. 2 markah. Okay, tolong tuliskan jawapan pelajar-pelajar di ruangan komen. Nanti kalau Ustaz ada kesempatan, Ustaz akan baca komen-komen ataupun jawapan-jawapan pelajar dan Ustaz akan bagi komen lah ulasan terhadap jawapan tersebut. Okey, mesti ingat tips ini penting untuk dapatkan markah yang baik, untuk dapatkan markah penuh 2 markah. Ingat, nak dapat A+, mesti dapat markah 90 ke atas bagi kedua-dua kertas. Okey. Itu saja
untuk video kali ini, Ustaz doakan calon-calon SPM tahun 2020 akan berjaya dengan cemerlangnya dalam khususnya dalam peperiksaan pendidikan Islam dan juga peperiksaan kertas-kertas yang lain. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.